وسلم أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Datuk Haji Imran bin Haji Khalid, orang besar kaya Betaling, Datuk orang kaya Mahabijaya Betaling. Yang berbahagia Ustaz Hashim bin Muhammad, mewakili pengarah JAIS, juga merangkap khusus Tijari. Yang berbagi Cik Muhammad Nazri, mewakili pengarah unit penjelasan pelaksanaan ICU Selangor. Yang berbahagia Encik Khairul Faizi Hassan, Chief Executive Officer Etika General Tafaful Berhad. Yang berbahagia Datuk Seri Dr. Salihuddin Ishak, Penaung Datuk Kuasa Penaja Pembinaan Masjid Saudara Pucung. Yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Syarif Haji Iskandar, Penasihat Datuk Kuasa Penaja Pembinaan Masjid Saudara Pucung. Yang berbahagia Encik Abdullah Muhammad Sidi, Pengurusi Penaja Pembinaan Masjid Saudara Pucung. Tan-Sri, Puan-Sri, Datuk Sri, Datin Sri, Datuk Datin, tetamu berhormat, agensi kerajaan, badan-badan pertubuhan, barisan Datuk Kuasa Penaja Pembinaan Masjid Saudara Pucung, tuan-tuan nazir masjid-masjid, tuan-tuan puan-puan muslimin, serta hadirin yang saya hormati. Terlebih dulu saya sebagai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin limpah kurnia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bersua di sini bertempat di Masjid Saudara Pucung yang kita hormati, tersedia indah. 14 tahun kita menantikan detik-detik bicara ini. Hari ini Isnin 16 Februari 2026 bersama 28 Syawal 1443 Hijrah, berlangsungnya majlis penyerahan watika dan pembukaan Masjid Saudara Pucung. Bagi memudahkan atau cara serta mendapat rahmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan ini majlis memusiakan. Oleh kerana Ustaz membaca doa itu pula, jadi saya terpaksa boleh datang membaca, bukan membaca surah Al-Quran ataupun saya tunggu slide, kerana pembaca Al-Quran ditukar di saat akhir ketika saya berdiri di Rasul. Okey, jawatan kursus cakap saya tengok belakang, saya tahu siapa. Majlis pembinaan dan pembagian Ustaz Hafiz Abdul Fattah Muhammad Zani untuk menganungkan bacaan surah ayat suci Al-Quran. Kepekan kuala memberi bingkai, saya pesanan terlupa surah. Majlis bermula tiada dibuka dengan alunan bacaan surah Majlis Nasional Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya membacakan ayat suci Al-Quran di surah At-Taubah ayat 16. Surah At-Taubah ayat 16. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Afif Abdul Fattah Muhammad Khani baru saja menganugerahkan bacaan ayat suci Al-Quran. Tuan-tuan, puan-puan hadirin sekalian, sekali lagi saya mewakili dari pihak Ketua Kuasa Pengajar Pembinaan Majlis Saudara Bujur mengucapkan penghargaan terima kasih dan juga selamat datang khususnya buat ahli karya serta para jemputan pimpin perhormatan yang sudi untuk berkunjung untuk sama-sama kita memeriahkan kali ini Majlis Penyerahan Merdeka dan pembukaan Masjid Saudara Bujur. Lebat kemiri pohonnya mereka dan terikat tali berkasa 10 jari kami mengada doa di pokok pada yang besar. Atas waktu itu majlis yang silakan yang berbagai Al-Fadil Ustaz Muhammad Al-Nawawi bin Burhan juga merupakan imam satu Majlis Saudara Bujur untuk memimpin bacaan doa dengan segala hormat yang disediakan. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik.
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عيبا إلا سترته ولا عسيرا إلا يسرته ولا فاسدا إلا أصلحته ولا غائبا إلا رددته ولا عاصيا إلا عصمته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها في يسرك منك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, Tuhan yang Maha Murah lagi Maha Mengasihani. Dengan penuh rasa kehambaan dan kesyukuran, kami berhimpun pada hari yang penuh bersejarah ini bagi meresmikan pembukaan rumah-Mu yang mulia ini. Ya Allah, sesungguhnya setelah menempuh perjalanan yang panjang, menanti dengan penuh sabar selama 14 tahun sejak tertubuhnya jawatan kuasa pembinaan Masjid Saujana Puchong, akhirnya Engkau izinkan kami untuk berdiri dan bersujud dengan lebih selesa di masjid yang indah ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, betapa besar nikmat dan rahmat-Mu kepada kami penduduk Saujana Puchong. Dengan hati yang penuh syukur, kami mengangkat tangan memuji kebesaran-Mu. Engkaulah yang menggerakkan hati-hati para penyumbang. Engkaulah yang mempermudahkan segala urusan, dan Engkaulah yang menyempurnakan binaan rumah ini. Ya Allah, jadikanlah masjid ini masjid yang Engkau berkati, masjid yang hidup dengan salat berjamaah, subuh dengan majlis ilmu, dihiasi dengan zikir dan bacaan Al-Quran, serta menjadi pusat penyatuan dan kekuatan ummah. Ya Allah, kurniakanlah ganjaran pahala yang berpanjangan kepada para wakaf, penyumbang, ahli jawatan kuasa, para pemimpin serta semua yang telah menyumbang tenaga, masa dan harta. Jadikanlah setiap sumbangan itu sebagai amal jariah yang mengalir pahalanya hingga ke hari pembalasan. Ya Allah, berkatilah majlis kami ini yang turut dihadiri oleh para alim ulama, wakil-wakil jabatan agama Islam serta dif-dif kehormat, termasuklah orang besar daerah Petaring. Kurniakanlah pada mereka kesihatan yang baik, kebijaksanaan dalam kepimpinan, keadilan dalam pemerintahan, dan keikhlasan dalam berkhidmat demi agama dan masyarakat. Ya Allah, kami juga merapatkan doa dan setinggi-tinggi kesetiaan kepada Kebawah Duli yang Maha Mulia Sultan Selangor. Peliharalah baginda dalam rahmat dan lindungan-Mu, kurniakan kesihatan yang berpanjangan, serta bimbinglah baginda dalam memayungi negeri ini dengan keadilan dan kebijaksanaan. Ya Allah, peliharalah negeri Selangor Darul Ihsan dan negara Malaysia yang kami cintai ini daripada segala bentuk perpecahan, fitnah, bencana dan musibah,
satukanlah hati-hati kami dalam iman dan takwa. Ya Allah, bersempena kedatangan bulan Ramadan al-Mubarak, sampaikanlah kami kepadanya dalam keadaan iman yang sempurna dan kesihatan yang baik. Bantulah kami untuk berpuasa dengan penuh keikhlasan, mendirikan salat tarawih dengan khusyuk, memperbanyakkan tilawah Al-Quran serta amal kebajikan. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkanlah dosa-dosa kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, para pemimpin kami, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup maupun yang telah kembali kepada-Mu. Ya Allah, jadikanlah Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kami, dan pertemukanlah kami dengan Lailatul Qadar. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تفضل الله. Terima kasih kepada Bapak Al-Fadhil Ustaz Muhammad Al-Wawi Burhan yang merupakan imam satu Masjid Zazran Bojong yang baru saja memimpin bacaan doa. Semoga dengan bacaan doa kita ini, majlis ini sentiasa dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang saya muliakan, untuk majlis yang seterusnya suka untuk saya nyatakan di sini, insan ini adalah pencetus, insan ini adalah pemikir, insan ini adalah di antara 4 orang pengasas pembinaan Masjid Zazran Bojong. Beliau merupakan penasihat jawatan kuasa pengajar pembinaan Masjid Zazran Bojong. Majlis Musyawarah Masyarakat yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Suhail bin Haji Iskandar selaku penasihat jawatan kuasa pengajar pembinaan Masjid Zazran Bojong untuk menyampaikan kata-kata awal dengan segala hormat dan disiplin. Segala bukti Allah SWT melimpahkannya Allah SWT kita sama-sama dari majlis yang sangat berkata Allah ini, mudah-mudahan asbab kita ini Allah berkenan dan ampun dan rela dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih majelis. Yang kita kasih, kita hormati, yang amat dihormati Datuk Jenderal Datuk Khalid, Datuk Orang Kaya Muhammad Jaya Khalid, Orang Masyarakat Khalid, untuk kawan semua. Datuk ini bukan sinonim dengan kampung, itu dengan tempat ini sebenarnya. Saya mengenal beliau 30 tahun lalu. Untuk saudara tuan, kita dulu ada kubur kat sini. Waktu dia tidur tadi, dia telah memberikan satu tanah seluas 70 hektar. Tapi semua izin Allah, tanah itu sekarang telah tapak kubur tersebut telah hilang dari badan dan balik ke Jabatan Jangan saya dengan Datuk Bandar yang terbaru. Benda itu telah balik kepada PSJ dan yang akhir telah pergi ke Jabatan Dekat kembali. Dan yang kedua, saya bersama Tuan Asraf jumpa lagi Datuk
waktu nak buat masjid ini. Itu dapat kelulusan pukul 10 pagi. Saya dengan Tuan Asraf masuk ke beliau. Oleh telefon pukul 9, saya datang pukul 10 lebih. Kita jumpa di ofis. Dan hari ini beliau mewakili ini di sekitar Tuan Asraf. Walaupun kita bukan peresmian, insyaAllah jasa beliau kita minta bersama Majalis, insyaAllah sama ada tahun ini atau selewat tahun depan, insyaAllah kita akan resmikan masjid kita ini. Mudah-mudahan berkat semua, insyaAllah. Yang berbahagia Ketua Kelompok Pengarah Tahanan Ustaz Hashim mewakili pengarah, dan juga bos Masjid dan Surau Selangor, sahabat lama saya bersama Profesor Jais, bos saya itu. Saya kenal beliau 26 tahun sehingga hari ini kami bersahabat rapat. Syukur alhamdulillah banyak bantuan beliau kepada kita terjadi masjid ini. Dan juga saya sebut juga kat sini walaupun tak ada depan Ustaz Amin, ini satu waktu tu Amin Pak Yang Talib. Saya akan juga ada Pak Yang Talib yang beranan untuk kita dapat kelulusan. Banyak proses masjid ini, banyak proses. Jadi terima kasih kepada Al-Mandim Ustaz Hashim. Yang berbahagia Datuk Sri Ayub Awal-Fiz selaku penaung kepada masjid ini. Beliau adalah adik angkat saya. Suatu berita masalah untuk mendaftarkan diri ini belasan tahun lalu. Suatu itu beliau sebelum jadi Datuk Sri Isfahan, beliau adalah Ketua Pengarah Tanah Bagian Malaysia. Saya minta tolong beliau untuk sama-sama video berkait untuk perawatan agar kita sama sahabatnya. Jadi kita dapat perawatan sampai tergantung 2 tahun setengah. Dan terima kasih Datuk Sri atas dan kami, saya bukan saja dua 30 tahun dah balik dari England. Salah satunya orang Hafiz Quran di England. Kami dah bersama waktu dia IPO ni, saya dah sahabat dapat dengan dia. Jadi syukur alhamdulillah kepada Datuk Sri yang saya hormati, polis yang ada di sini. Kan Rospidi dijemput tapi menyatakan makil, saya sebabkan saya jadi dihubungi dengan Rospidi di sebab daya. Terima kasih. Dan juga terima kasih kepada saya pernah bertemu Tuan Datuk dan juga Datuk Sekolah Tua. Saya cakap ini takkan ayat saya dulu nama yang ada kepada peserta. Saya cakap ke depan dengan beliau. Orang minta aku beri nama ini, kita datang ke peserta kejap sebelum kita berhenti kita. Ini satu je tadi ayat saya. Salam saya kepada bos tuan. Jadi terima kasih. Dan yang bahagia Tuan CEO ketika Tuan CEO ni Tuan CEO yang lama saya jumpa, dia bagi kita 607 insyaAllah. Tuan CEO yang baru tadi dia bisa insyaAllah Tuan Jaya sebenarnya itu dia tak mungkin dia dulu dia tak insyaAllah akan. Terima kasih Dr. Radi, insyaAllah ada lagi nanti mudah-mudahan. Yang kita kasih juga mengerti fungsi pembangunan masjid saudara yang bahagia Tuan Amirullah yang baris yang berbahagia Datuk Mazrul dan barisan Datuk Kuasa Pembangunan Masjid Saudara. Untuk kepada Datuk di sini jatah kuasa yang terbentuk ini, saya kita telah adakan 14 tahun. Jatah kuasa ini 14 tahun dari dulu sampai sekarang tak pernah pecah. Kita bergadang berperang dalam masyarakat luar atau berpeluang besar untuk mendirikan masjid dan kekal sampai hari ini dengan berkat
sumbangan tuan-tuan semua ini terjadilah begini. Daripada 14 orang, daripada jumlah itu dua yang keluar itu pun berpindah daripada sini. Maksudnya 9 itu tinggal sehingga hari ini. Menunjukkan saya panggil masjid ini pengalaman yang pertama untuk pengalaman saya dalam masjid dan surau. Jadi ini saya panggil masjid Titisan Dharmata. Ia dah 14 tahun. Bukan satu masa yang mudah, bukan satu masa yang pendek. Masjid 14 tahun siap-siap. Jadi tapi berkat kepada semua, sumbangan semua, dan kita dapat impian yang diinginkan oleh masyarakat tempat sekolah Madinah. Yang kita kasih juga terhormati nazir-nazir masjid Seluruh Pucuk. Saya nampak kat sini Tuan Datuk Atas, Tuan Nazir Masjid Darussalam, Profesor Dr. Subhanallah. Sampai apa saya bukan hari dua sampai, tapi doktor pada ini sahabat saya daripada Dr. Nazir sampai Nazir kami sama-sama, sebab saya juga sama-sama yang jadikan surau untuk saya menjadikan masjid surau masjid Darussalam pun yang sama-sama, walaupun kali dua kali ada satu pagi pun, tapi dengan kasih limpah saya dengan Jaris kita dapat berikan masjid tempat itu. Dan saya dan masjid tempat utama pemusi masjid kawan saya masjid Salam Ustaz itu sebab lama saya lama juga Ustaz sekarang dan saya Ustaz masjid dan surau itu juga Ustaz Asyik. Ini semua orang-orang kuat besar masjid di Selangor. Sekarang masjid bagi dulu masjid terapung, masjid terapung dia lah fungsinya. Masjid terapung sikit-sikit 2014 dan 2015 waktu saya juga saya telah dijadikan Jais untuk tempat baik. Masjid itu 2014 dan 2015 masjid terbaik Malaysia dekat Kania. Contoh penduduk jabatan yang ada di dalam ini pada petang ini, contoh dulu yang begitu tukar kampung untuk kampung saya nampak ini. So, kalau ya ni yang untuk ketua kampung untuk panas mengganti saya, si masih bersama bersama ini, tuan-tuan Bangsi Datuk yang terdapat tuan-tuan Ibu Haji Para Ustaz Ustazah, tuan-tuan perempuan yang berkati Allah sekalian, pertama dan sama-sama kita syukur kepada Allah SWT dengan berkat semuanya kita hari ini apa yang kita rancang menjadi kenyataan. Semua saya ingin ucap terima kasih. Dari walaupun jika menaikkan projek ini lebih kurang 20 juta lebih, kita telah mulai masjid ini dengan kos lebih kurang 16 juta, dan dari jumlah itu 3 juta dari SU, 800,000 dari pendidikan, pemberian wakaf 208,000, zakat 80,000, dan ada 20,000, dan daripada sumbangan semua karya dan pilih lebih dari 10 juta. Walaupun tempat macam kita ni dah terjadi sudah seperti ini, kita masih hanya berhutang sekitar 1.5 juta. Barisan datang kuasa yang ada sekarang ini masih menanggung hutang 1.5 juta lagi. Tapi insyaAllah tumpahkanlah semua. Dan ambil perhatian bila di bulan puasa dah dekat ini, kita sama-sama ambil bahagian. Minta maaf kepada Jazul Bahari, mantan Jazul Bahari, sama-sama lama. Kita dulu sebab insyaAllah saya menagih semua barisan datang kuasa dan nazir masjid-masjid Seluruh Pucuk, syukur Alhamdulillah. Si mudah-mudahan dengan sedikit penerangan seperti itu mungkin sudah lebih jelas. Saya tidak punya amanat
Datuk Obidi. Jadi itulah sedikit ini mudah-mudahan apa yang kita rancang sama rancangan Allah dan kita dapat atasi masalah-masalah. Jadi kalau masjid dia Zunaman jum bebas nak siasat silakan, tapi di luar Makkah. Dan juga yang terbaru kita ada di belakang 67,000. Waktu kita bangsakan, saya tidak ada yang bersatu, tapi kita asyik selalu dia mulai dari Mekah, beberapa minggu lepas dari Mekah, di kos saya dari Mekah, natu nanti. So, asyiknya juga sama macam ini kita ni, ngeri kita tengok orang. Jadi, bila kita kurang didikur oleh kontraktor, terima kasih juga kepada kontraktor, barisan kontraktor di Kota Jemaah Jemaah Arkitek yang bersama barisan dengan barisan Muhammad Malaysia. Saya ulang tadi, bila ada satu kontraktor yang kita utang 67,000, kita tak ada duit, tapi kita nak buat majlis ni. Terima kasih kepada Dr. Hashim yang bagi 67,000 melalui dijadi. Terima kasih bagi 67,000 kepada kita. Jadi untuk mudah-mudahan saya bagi pihak barisan dan kuasa pembangunan mesin pertama mohon ampun dan maaf di atas segala kelemahan kekurangan kami untuk membangun mesin ini. Ya mudah-mudahan tuan-tuan maafkan kami semua, kami dah usaha sebaik baik dan inilah yang kami kerjaya. Sekali saya mohon ampun dan maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru saja mendengarkan ucapan daripada Yang Mulia Datuk Haji Muhammad Sarif Haji Iskandar, merupakan penasihat tentang kuasa pengajar pembinaan haji Saudara Bujung. Di antara orang penting dan antara 4 orang pengasas yang mencetuskan idea untuk pembinaan haji Saudara Bujung. Baiklah tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang saya muliakan, untuk tidak membuang masa lagi, masa yang dinantikan detik sejarah bakal bermula dengan ucapan daripada yang dihormati Datuk Haji Imran bin Haji Kadir, orang besar daerah Petaling, Datuk orang kaya Muhammad Jaya Petaling, menyampaikan ucapan bagi penyerahan dan juga pembukaan Masjid Saudara Bujung dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menghormati saudara Majelis Majlis yang sudah berfungsi termasuk Tuan Masjid Saudara Bujung, tetamu-tetamu tuan-tuan semua sekalian. Pertama sekali saya mohon maaf kerana saya dan Ustaz Hashim pakaian kami ini biasanya apabila kami diundang untuk menerima masjid baru, kita memang pakaian biasa saja. Kerana kami menerima kunci daripada kontraktor. Itu maknanya menerima penyerahan masjid baru. Kontraktor serah kepada saya kunci masjid itu, dan saya serah kepada masjid atau dalam sebenarnya. Jadi biasanya hanya paling tinggi itu 10 orang. Jatuh masa pembinaan Kuwait Mu'is, Kuwait Da'is pun Asyik dengan Ustaz Amin dan saya. Jadi kita terima ada kontraktor, kita terima kunci kontraktor, dan saya serah kepada Da'is serah kepada kunci. Jadi biasanya dalam 30 orang. Jadi kita hanya pakai kontraktor ini. Saya ini berpejabat tentang itu. Saat itu berpejabat tentang itu. Saya cakap begitu. Karena diberitahu awal
keadaan seperti ini seperti juga macam sikit kan. Tapi tak apa. Apa pun sesuatu yang sebanyak dan kata-katanya kepada diri sekalian yang akhirnya setelah betul 16 tahun akhirnya tercapai hasrat kata kuasa untuk bina sebuah masjid di Taman Sarjana Pucuk. Sebenarnya di mana-mana taman itu memang pembinaan masjid memang satu yang sangat mencabar. Ya. Kerana tidak ada masjid yang dibina dengan keluarga. Kalau ada itu dengan tambah-tambah. Tapi kebanyakan masjid dibina dengan wang sumbangan daripada penduduk ataupun kita. Ya. Baru-baru ini kita menerima macam contoh Masjid Ibrahim. Penduduk saja berkira 12 juta. ICU, oleh kerana penduduk orang ICU itu masa itu, dia bagi 5 juta. Jadi ada 12 macam 17 juta. Projek 27 juta. Aman macam itu. Akhirnya beberapa pihak menyembah dan akhirnya wajib asli itu saya jumpa dia tapi kalau rakyat boleh menyembah sampai hampir 20 juta atau kita ingin masuk dia bagi 9 juta ya. Dan akhirnya kita siap masjid yang boleh menampung 4 orang dan dewan seminar dengan sekolah ulama ya. Itu juga masjid yang alam. Masjid yang alam akhir-akhir ini ada kecenderungan orang-orang kaya bangsa Melayu nak menyumbang. Masjid yang alam sesuatu saya telah di ketiga tahun lalu. Saya telah dihubungi seorang Allah nak ajak saya pakai hari. Saya pun pergi. Ketika itu saya nak sumbang bina masjid. Saya itu berapa? Ini sekali di mana? Ini buat dalam keadaan paling, dalam keadaan ratu. Dalam keadaan saya, masjid uang-uang pun 12 juta. Misi boleh berisi sekurang-kurangnya 2,000 ke 4,000 orang. Sebab kita duduk ramai. Kosong bandar. Dia kata dia akan sembang 12 juta. Saya terbanyak dia juga ni. Kan? So saya kata kalau itu, kita nak supaya dana itu dimasukkan ke wakaf. So bila dimasukkan dana 50% daripada 12 juta ke wakaf, maknanya betul-betul. Ya, alhamdulillah. Dengan 12 juta yang saya ada, saya menghubungi satu jenis kuasa masjid, iaitu Masjid Al-Alam. Bukan sebenarnya, akhir sekali dia tahu. Kalau minta 2 juta ini, saya nak pergi cari sekurang-kurangnya 5 juta dalam masa 1 tahun. Apa dibuat? Kita surat kepada semua penduduk. Satu rumah 1,000. Dalam masa 1 tahun bayar 10 bulan bayar 100 bulan. Dalam masa 1 bulan dia kira 5,4 juta. Dia 12 juta ada, 5,4 juta kita sudah ada 17 juta. Kos bajet 22 juta. Saya jumpa buat pemilik jadi rakyat boleh sumbang di dana, tapi tidak ada yang sumbang. Mana boleh jadi? Nanti saya buat prestasi kadang ni tak jumpa. Sebenarnya selisih dia. Akhirnya dia berapa 5 juta. Wakaf bagi 4 juta. Itu sebetul 4 juta. Dan masjid telah dirasmikan tahun lepas. Ya. Masjid saya lupa lah. Saya lupa masjid betul. Satu hari seorang dia ada tanah 107 ekar dan digunakan untuk tujuan rumah rakyat dia. Saya kata okey, tapi 7 ekar dia bagi saya 3 ekar simpan masjid. Ini tak payah masalah. Dia buat rumah rakyat dia dan ada surau yang berisi 3 ekar. Ini tak payah masalah, saya bagi 3 ekar simpan masjid. Dan dia bagi nasihat pun akan nasihatkan kepada 9 ekar 3 yang akan datang belum puasa. Ya. Itu cara yang kita buatlah. Jadi dan akhir kita baru seorang Allah itu saya orang Tanzania tu saya akan menyumbang sebanyak 5 juta untuk berpasti. Saya kata okey, saya bagi apa?
dia pilih tapak kebetulan tapak taman masjid. Ada 3-4 tapak, saya bagi dia pilih tapak tu. Okey, saya kata okey, dia dah sebab apa, dia terima. Saya tanya saksi sebab apa saksi ada, dia ada 5 juta. Tak betul. Okey, Kemarin tak pernah 5 juta, tak pernah 5 juta, sudah ada 10 juta. Kos tak kena. Kos nak kena. Hari dia datang untuk menyerahkan cek, dia bawa bukan 5 juta, 7 juta. Kita hari cakap 5 juta, hari 7 juta. Jadi sebenarnya dia kata, ada tinggalkan tanah, dia jual tanah dan hasil jualan sebanyak 2 juta ditampung tumpah kepada yang 5 juta, 7 juta. Usahanya sudah ada 7, campur 5, ada 12 juta. Jadi 12 juta, kos 16. Kebetulan saya makan dengan Nabi satu hari, majlis Nabawi, sepeda Nabi. Saya tengok Nabi, tempat ini tu tak ada masjid. Dia rumah dia di situ juga, tak ada masjid. Saya dah ada 12 juta. Kita nak 16. Semua punya dia bagi. Sebenarnya kita 2 juta wakaf. MB bagi 2 juta. Di total dia sudah ada 16 juta untuk bina masjid di taman Bukit Raya. Ini cara sekarang buat ramai penyumbang individu yang datang. Dan cuma kebetulan sini fungsi dia orang memang sangat memang punya kuatan. Masa dia tanya kepada saya kata, kalau bagi 5 masjid, kita tak kata. Sebab peraturan kita ada 5 masjid, kita tak mahu masjid tidak ada. Ada dulu masjid pernah bertahun-tahun. Umpamanya masjid Sungai Ramadan selama 9 tahun, ya, baru siap. Sebab dana pembinaan dia buat, masa digunakan dana hanya baru 30% tidak menggunakan. Sekarang dia mengatakan 50% baru boleh guna. Jadi alhamdulillah kaedah ini nampaknya berjalan dengan baik dan tidak ada berlaku masjid-masjid yang terkendali. Ya. So bagi masjid ini, oleh kerana ia juga 100% dengan uang sumbangan, ya. Jadi saya pun ingin memberi keistimewaan kepada masjid ini lah. Saya beritahu saksi tadi, tahun ini dah tahun 5 tahun tuanku pemerintah. Dan tuanku akan merasmikan satu masjid. Dan setiap tahun tuanku juga akan merasmikan satu masjid di daerah untuk bulan puasa. Kemudian tahun ini bulan puasa, tahun ini tuanku akan merasmikan masjid tempat yang baru dibina sekitar 1 tahun setengah yang lalu. Jadi saya beritahu fungsi tadi, kerana masjid ini sangat istimewa, dibina dengan semangat orang awam, kita akan pastikan tuanku akan resmikan selebat-lebatnya untuk bulan puasa akan datang. Itu harapan saya. Jadi saya beritahu tadi, pasal masjid yang nak dirasmikan, datangnya kepada saya, alhamdulillah, seperti ini. Jadi harap tuanku bersetuju, mudah-mudahan ruang yang sangat menarik dan ini kaedah mendapatkan dana untuk bina masjid ini sangat istimewa. Jadi kita bagi istimewaan. Jadi seperti tadi kita akan masukkan dalam senarai untuk jadi kita akan sampai ini 3 nama. Tetapi kita akan menerupi ya. InsyaAllah kalau tidak pun masjid perasaan masjid untuk sebenarnya pemerintah sepatutnya untuk tahun ini kita akan bawa ke tahun depan. Tapi saya berkhususnya kita akan forward dulu 2 kali. Jadi untuk rasanya untuk kedua tahun ini sebenarnya tahun pemerintah, kalau tak dapat kita akan masuk ke tahun depan, InsyaAllah. Jadi itu janji saya kepada Rusi dan harapnya akan dapat diterima oleh dulu dan lazimnya kita perhatikan dan terima. Sebab istimewa di masjid ini dia totally dengan dana awam, ya, dan tidak ada hanya sikit daripada ICU lain daripada dana ini tidak ada. Jadi kerana itu sangat istimewa kita bagi gaya.
Jadi cuma saya di mana-mana masjid yang saya pergi pun saya selalu ingatkan dia puasa, pastikan masjid ditabirkan dengan sebaik mungkin, ya. Dan elakkan masjid dijadikan ruang untuk aktiviti politik. Itu sangat tidak ada tidak setuju lah, ya. Dan waktu pun dalam ucapan waktu baru ini, waktu tidak menyebut sekali lagi tidak dibenarkan aktiviti politik di masjid dan kegiatan politik di masjid, dan tidak dibenarkan ahli yang bermasa masjid jadi daripada orang politik, tidak dibenarkan. Jadi ini atas kita tahu. Jadi dan pada masa sama saya juga akan puasa, pastikan drama-drama yang dilakukan di sini berbeda yang berbeda. Kalau masjid, kalau kita dapati ada drama-drama yang tidak tahu yang lain, kemungkinan akan kita puasa. Sebab beliau yang mampu sangat sensitif kalau sendiri. Dan saya pula baru saja dilantik sebagai ahli dan tauliah. Pastikan yang tauliah itu dipilih untuk memberi ceramah di masjid. Dan kalau ada orang akan ada masalah, sebab lalu betul seperti saya tahu. Dan satu lagi, setiap kepada masjid hanyalah untuk aktiviti masjid sendiri. Tidak dibenarkan ada tanda-tanda lain yang diletakkan di masjid untuk tujuan khidmat. Tetapi dia tahu masalah tidak dihalang untuk beri semangat. Umpamanya ada pihak daripada artis ke mohon untuk semangat dan dalam masjid boleh beri. Tetapi yang paling penting pastikan bahawa semangat yang diberikan tidak dijaskan kepada masjid. Kerana semua masjid bergantung pada semangat orang-orang untuk menakdirkan masjid. Macam masjid saya jadi fungsi banyak itu. Api air saya tetapkan ke ini. Api air saja. Satu bulan ke ini. Sebab masjid ini besar dan boleh aktiviti terlalu banyak. Tetapi masa setiap duit untuk duit aktiviti lain, dia perlu minggu sebulan. Tetapi alhamdulillah cepat banyak. Setiap minggu kita dapat banyak satu minggu. Ini tak masalah lah. Tapi kalau kita ketat, jadi kita urusan masjid juga akan tidak. Dipastikan jemaah setiap datang pastikan yang berjumpa. Dan itu untuk kepentingan masjid. Jadi saya itu banyak. Saya sekali lagi ingatkan kepada masjid, pastikan masjid ditabirkan sebaik mungkin. Berbagai bangunan masjid ditabirkan sebaik mungkin. Tidak berlaku sebarang penyelewengan. Dan insyaAllah boleh cerita tadi, kami saya akan jalurkan masjid ini untuk presiden tahun depan atau masa sebutan 20 tahun harap salah satu kita benda dia. Jadi dengan itu saya berfikir sekali lagi mengharapkan agar masjid dapat menggunakan sebaik mungkin dan semoga dia yang akan menjadi wadah perhimpunan kumpul kepada kita. Terima kasih kepada Yang Dirahmati Datuk Haji Imran bin Haji Kadir, orang besar daerah Petaling, atau orang kaya Haji Cahaya Petaling, yang baru saja menyampaikan ucap selamat. Sekali lagi saya mewakili Badan Arisan Tata Kuasa Remaja Pembinaan Masjid Saudara Bujung mengucapkan segala penghargaan terima kasih khususnya buat Divri Hukmat yang diundang khas untuk sama-sama terai dan yang ada di lingkungan Masjid Saudara Bujung. Bila tuan-tuan, muslimin muslimat, hadirin dan semuanya, 14 tahun bukan satu masa yang singkat. Jerit-jerit pengorbanan jawatan kuasa penajam
mencurahkan tenaga tanpa mengenal arti lelah, namun berkat istiqomah doa daripada ahli kami, berkat sokongan padu yang tidak berbelah bagi, dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terbinalah masjid yang terserkan indah ini, yang dikatakan dengan jolokan di antara masjid tercantik di ujung. Jom, mari kita saksikan, mari kita berikan tumpah, mari kita berikan perhatian kepada tayangan montaj yang bakal dipaparkan pembinaan Masjid Saudara Pucuk 2012-2026. Jom sama kita saksikan.